Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati 'ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hadhihi niyyati syai'un lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan syukur yang tidak terhingga hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merafakkan puji-pujian bagi Allah kerana pada saat dan ketika ini kita masih berpeluang, kita masih berkesempatan, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu pada malam ini. Moga-moga kita di dalam keadaan sihat walafiat, dikurniakan kesihatan berpanjangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurniakan terang hati, dikurniakan taufik dan hidayah daripadanya. Semoga kita semakin hari semakin kuat berpegang dengan agama kita, semakin hari semakin mantap keimanan kita, dan jika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, moga-moga kita mati di dalam husnul khatimah insya-Allah. Jadi sebelum kita memulakan kuliah, memulakan pengajian kita pada malam ini, saya kira beberapa perkara yang saya nak ingatkan. Pertama sekali, tuan-tuan, puan-puan, pastikan mic ditutup. Pastikan mic ditutup. Pastikan mic ditutup kerana mengganggu. Jadi kalau tidak ada keperluan, jangan sekali-kali buka mic. Yang kedua, digalakkan kita buka kamera. Kita lebih ceria bertatap muka. Tidak paksa. Maknanya kita mengaji bertatap muka walaupun kita berjauhan di rumah masing-masing. Yang kedua. Yang ketiga, bagi saudara-saudara yang join kita pada malam ini, maknanya bertujuan untuk menunggu isyak. Menunggu isyak saja. Jadi saya dengan segala hormatnya memaklumkan, kalau sekiranya nak sekadar menunggu isyak, lepas tu kita keluar, lepas itu left, baik kita tak masuk daripada awal. Kerana kita rugi masa dan rugi kerusi. Kita ada kerusi 100 kerusinya,
Jadi jadi kita masuk sekejap aja, lepas tu kita keluar. Jadi puluh-puluh orang lagi nak masuk tak lepas. Jadi satu kerugian. Dan yang seterusnya saya minta akan minta tuan-tuan semua, kalau masuk daripada awal kita mengaji ni sampai selesai doa baru kita keluar. Moga-moga kita belajar tu sesudah berdoa, moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita mengaji kitab Pelita Penuntut. Pelita Penuntut tu mendisiplinkan kita. Mendisiplinkan kita di dalam menuntut ilmu ni, jangan main-main. Jangan sambil lewa. Ilmu ni teramat tinggi nilainya. Teramat tinggi nilainya. Jadi kalau kita main-main, tak usah mimpilah kita nak dapat ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Wan nuru la yahdi lil 'asi. Cahaya itu tidak akan masuk kepada orang yang tak cakneng, ibarat katanya. Jadi ilmu ni teramat nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi nilai di sisi Allah Taala. Jadi kalau kita belajar, bukan semua orang faham, bukan semua orang alim, kita belajar sama. Kita belajar sama. Pada malam ini contohnya kita belajar sama, tetapi ada yang faham, ada yang faham setengah, ada yang faham 75%, apa begitu begini. Itu nilai ilmu tu amat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu saya mengharapkan saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan, jika kita join pengajian ini, saya nak sebutkan sekali lagi, maknanya saya minta habis selesai kita mengaji, doa barulah kita keluar. Lepas itu kalau sekiranya tuan kalau sekiranya tuan-tuan sekadar nak menunggu isyak aja, lepas itu azan isyak tuan-tuan keluar, saya mencadangkan supaya tak masuk daripada awal, left daripada awal, kerana saudara-saudara kita yang benar-benar nak belajar, yang benar-benar nak belajar tak dapat masuk. Sekarang ini tengok di skrin komputer ataupun skrin laptop masing-masing 100 orang ataupun telefon 100 orang. Makna 100 orang ni penuh kerusi kita. Kerusi kita penuh. Ahli parlimen ni penuh. Jadi kalau tuan-tuan melompat merugikan. Jadi orang lain nak masuk tak dapat. Itu saya ingatkan kepada tuan-tuan. Begitulah seterusnya di dalam pengajian kita. Seperti mana saya katakan, pengajian kita ni terhad. Kalau tuan-tuan di masjid, di surau, lantaklah. Kalau nak pergi balik, nak pergi apa begitu begini, meluat menyampuh menengok ustaz ni mengajar, tak kisah. Tak kisah. Kalau di masjid, di surau, nak balik, baliklah. Tapi di sini saya mengharapkan semoga kita manfaatkan dalam masa 1 jam. Bukan lama sangat. Tidur 8 jam. Tidur 8 jam, berborok 3 jam. Jadi mengaji ni sikit sangat. Lebih kurang sejam. Kita mengangkat doa, memohon hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan faham doa yang saya baca tu, maknanya memohon ke Allah Taala yufaqihu fid-din, supaya faham di dalam agama ini. Artinya faham yang kita belajar itu. Sebab itulah kita doa akhir sekali, moga-moga daripada mukadimah sampai akhir kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin hadirat sekalian, itulah celoteh saya pada mukadimah pada malam ini, menyarankan mengingatkan kepada kita semua supaya manfaatkanlah ilmu yang kita belajar ini. Moga-moga dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar bab sifat baqa. Sifat baqa yang ketiga dah. Yang ketiga dah, sifat baqa makna sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga dah. Artinya yang pertama kita belajar wujud,
Yang kedua, kita belajar tidak. Jangan terlepas. Makna ingat betul-betul. Ingat betul-betul. Jadi sebelum kita memulakan pengajian kita ni, terlebih dahulu saya nak bertanya. Saya nak bertanya. Apakah, soalan pertamanya, apakah yang dikatakan wujud? Apakah yang dikatakan wujud? Ada macam mana? Wujud yang zati. Wujud Adanya yang zat Allah. zati. Allah Ta'ala Adanya itu zat saja. ada, tiada permulaan dan tiada kesudahan. Itu tepatnya. Itu Ustaz. tepatnya. Ada Ustaz permulaan. Wujud Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan. Apa nama ni? Wujudnya. Tu. Kita ingat tu. Wujud Allah Ta'ala tidak seperti makhluk. Ada permulaan. Yang keduanya, saya sebut dulu malam yang sudah, sebut matan. Sebut matan yang berkaitan dengan wujud tu. Makna wujud artinya ada. Siapa boleh baca tu? Siapa boleh baca? Lawannya tiada, mustahil Allah tiada, wajib ada. Allah Ta'ala itu dalil sekali. Dalil dia Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu je. Tahu? Cuba sekali lagi. Dia berbolok sikit. Wujud Wujud artinya wujudnya Allah tu tiada permulaan, artinya ada lawan yang tak tiada. ada. Saya sebut macam mana? Wujud artinya ada, lawan yang tiada, mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada, dalilnya baharu alam. Lepas itu firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Itu untuk matan lah. Untuk matan. Maksudnya bila kita katakan wujud tu, wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada, dalilnya baharu alam. Itu dia. Apa beza wujud makhluk dengan wujud Allah Ta'ala? Wujud Allah tiada bercara. Ya? Wujud Allah tiada bercara. Wujud Allah tidak ada bercara ataupun berkaifiat. Itu maha kaya Allah Ta'ala. Wujud kita ni wujud yang aradi dipanggil. Wujud yang mendatang. Wujud yang mendatang. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah dah faham berkait dengan sifat wujud. Wujud Allah dengan wujud makhluk beza. Sebab Allah ni menjadikan makhluk. Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan qidam? Apakah yang dimaksudkan dengan qidam? Arti qidam itu? Sedia ada. Sedia ada lagi? Jadi sedia tu apa lagi? Wujud ada selama-lamanya. Ada selama-lamanya. Ada sikit lagi. Allah Ta'ala sedia ada, tidak ada permulaan. Itu yang tepat. Maknanya qidam Allah Ta'ala itu sedia ada. Tetapi sedia ada, tidak ada permulaan adanya. Itu istilah maksudnya yang dikatakan qidam Allah Ta'ala. Apakah dalil wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan qidam? Wal awal wal akhiru. Ya, huwal awwal wal akhiru. Apa terjemahnya? Apa terjemah ayat dah? Kamu tak ingat tu. Allah yang mula, Allah yang terdahulu dan dialah pula yang terkemudian. Kepada yang memerlukannya. Jauh dan tak selalu ini mustahil. Macam mana? Allah yang awal dan Allah yang akhir.
Jika Allah itu baru, maka tentu Huwal awwalu wal akhiru. Apa maksudnya? Allah yang Tidak ada kesudahannya. Soalan kemudian. Allah Ta'ala akhir. Kalau kita tengok kawan-kawan kita menjawab, mana dia menjawab, tutuplah mic tu berbolok saya ni. Jadi kalau kita tengok orang seorang jawab, kita tutup mic selalu. Kalau tidak berbolok, tak faham kepala ekor. Jadi saya kata huwal awwalu wal akhiru. Apa maksudnya? Dialah yang awal, dialah yang akhir. Ya Allah itu dulu, Allah itu akhir. Maknanya, maksudnya. Jadi jangan salah faham. Allah itu dulu, maksudnya tidak ada dulu pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu bersifat qidam, makna makhluk-makhluk tu wujud ataupun diadakan oleh Allah Ta'ala tu, sebelum ada tu Allah dah ada dulu. Allah tu dah ada dulu. Lepas itu makhluk ni dibinasakan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tetap ada. Itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Apa artinya? Dalil wujud. Allah juga yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang antara keduanya. Maknanya Allah Ta'ala yang menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan antara keduanya, kedua langit dan bumi. Berapa lama Allah beza Allah menjadikan langit dengan bumi? 500 tahun. 500 tahun. 5,000 ke 500? 500 tahun. Dalam kitab apa? Dalam kitab apa? Yang mengabar 500 tahun tu? Siapa dapat? Bada'u khalaqus samawati wal ard. Bada'u khalqus samawati wal ard. Ada kitab kisah menjadi Allah Ta'ala menjadikan bumi dengan langit. Itu dia. Jadi alhamdulillah serba sedikit tuan-tuan, puan-puan yang menjawabnya dan yang mendengarnya. Jadi kita berkongsi-kongsi maklumat, berkongsi-kongsi yang faham, dia yang menjawab, dia faham. Lepas tu yang tak menjawab terkadang-kadang dia faham juga. Faham lagi, dia tak nak menjawab. Jadi kalau yang kita tak faham, yang kita tak ingat, maka kawan-kawan kita menjawab tu kuncikanlah dalam hati sebagai ilmu kepada kita, insya-Allah. Jadi kita masuk pada sifat baqa pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Muka surat 2, kitab Jawi. Dan baqa. Maknanya baqa. Kekal. Artinya, arti baqa. Kekal. Arti baqa, sifat Allah Ta'ala itu sifat yang kekal. Allah Ta'ala itu zatnya kekal. Dan makna kekal itu wujudnya. Makna kekal itu, wujud Allah itu tiada berkesudahan. Itu dinamakan baqa. Kita bandingkan manusia melalui akal kita. Itu dipanggil hukum akal. Wajib, mustahil, harus. Hukum akal. Maknanya makhluk ni kekal tak? Lepas itu lawannya. Lawannya sifat mustahil. Fana, bukan paneng. Fana tu makna binasa. Fana, letak hamzah situ. Fana, bukan paneng. Paneng ni terpinga-pinga paneng ni. Ini fana. Fana
binasa, lawan baqa. Baqa tu kekal, lawannya fana. Mustahil ia fana, mustahil ia Allah tu fana. Mustahil Allah Ta'ala itu binasa, hanya wajib kekal selama-lamanya. Selama-lamanya Allah tu kekal selama-lamanya. Ada pun tanda kekal Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Sekalian makhluk ini itu dalil akli. Itu dia. Makna sifat Allah Ta'ala yang ketiganya yang dibahaskan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Makna sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, sifat yang mesti ada bagi Allah Ta'ala itu, maknanya sifat baqa. Allah Ta'ala itu kekal. Allah Ta'ala itu tak binasa. Allah Ta'ala itu tak luar. Zat Allah Ta'ala itu tidak habis. Zat Allah Ta'ala itu tak rosak dan binasa. Zat Allah Ta'ala itu, dia tidak menerima sifat-sifat yang baharu. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Kita ni dimakan usia. Umur 20 lawa. Umur 25 lawa. Umur 40 tak berapa nak lawa dah. Umur 50 terkerepuk dah orang kata. Itu. Umur 55 berkeduk-keduk dah. Berkeduk-keduk dah. Tak lawa dah. Itu sifat makhluk. Dia ada peringkat. Peringkat-peringkat Allah Ta'ala jadikan makhluk itu. Kita bertanam biji benih. Ada peringkat-peringkat Allah Ta'ala membuatkan biji benih itu Allah Ta'ala jadikan. Memecahkan benih itu Allah Ta'ala jadikan. Lepas itu tumbuh Allah Ta'ala jadikan. Tumbuh dalam tanah Allah Ta'ala jadikan. Tumbuh pada gigi bumi Allah Ta'ala jadikan. Lepas itu membesar Allah Ta'ala jadikan. Lepas itu besar. Lepas maknanya peringkat besar pokok tu, pokok petai, tiba-tiba tak berbuah, kita hukum dia, hukum tebang. Itu dia. Binasa. 4-5-6 tahun tanam petai tak buah, tebang. 4-5-6 tahun. Kita tak fikir petai tu kena letak baja buah, baja daun, apa begitu begini. Maka makhluk itu tak seterusnya hidup. Tak seterusnya hidup. Jadi kalau kita tengok wa fi anfusikum afala tubsirun, kita tengok pada diri kita ni tak kekal. Umur kita tak kekal. Gigi kita tak kekal. Mata kita tak kekal. Tubuh badan kita tak kekal. Bila bertambah usia, maka serba-serbi yang berkait dengan sifat semula jadi ataupun sifat kejadian kita ni, dia akan terhakik. Artinya dia tak kekal. Rambut kita lazimnya masa kita kecil-kecil, masa muda-muda, rambut warna hitam. Lepas tu sekarang ni ada dah warna putih. Walaupun dicat, dia takut ketua cat lah rambut dia. Awak tua, tetap tua. Ataupun takut ketua, cucu pun panggil ayah, panggil boh, cucu. Takut ketua. Saya suka sangat cucu-cucu anak saudara. Ramai. Cucu-cucu anak saudara yang betulnya ramai. Lepas tu cucu-cucu anak saudara pupu ramai. Saya ni pangkat aki. Saya suka sangat pangkat aki. Maknanya aki ni power. Maknanya cucu-cucu kita dah besar, anak saudara pupu. Anak saudara pupu. Saya sepupu-sepupu dah tua dah. Ramai yang tua dah. Dia bercucu, maknanya cucu saya lah. Maknanya cucu saya.
Saya ni pangkat aki. Kalau anak saudara pupu, panggil Pak Atih. Panggil Pak Atih. Anak saudara pupu tu cucu lah. Anak saudara ramai-ramai, kita boleh arah. Ambil air sikit ke Pak Atih. Anak saudara kita. Anak saudara pupu. Ataupun anak saudara benar. Lepas itu, cucu. Ambil air sikit kaki. Makna glamour juga kita. Ada setengah orang tu, ayahnya cucu. Ayahnya pangkat pok saudara. Anak pangkat, pangkat cucu. Tiba-tiba panggil pok saudara juga. Ayah panggil Pak Atih. Anak dia panggil Pak Atih juga. Maknanya dia tidak sedar dan dia tidak mengaji sifat 20. Tu dia. Kita pangkat-pangkat ni berkenaan dengan kita ni dituakan walaupun kita muda. Walaupun kita muda ataupun pok saudara. Saya pok saudara saya, pok saudara belah mak. Pok saudara belah mak ada lagi sekarang ni, dia sama tua dengan saya. Dia sama tua. Mak saya ni mak tua. Mak dia tu mak muda. Mak dia tu ada lagi. Mak dia tu wan saya, wan tiri. Bini muda aki saya. Aki saya meninggal dah. Bini muda aki saya. Jadi dia ni sama tua dengan saya. Sama tua, tahun lahir sama. Walaupun sama tua, saya panggil Pak Acu. Panggil Pak Acu. Dan dia pula panggil nama saya. Panggil nama. Lepas tu kakak sulung saya tua lagi pada dia. Kak long saya, kak ngoh saya, abada saya tua pada dia. Makna kakak pada saya, abang pada saya. Dia tetap panggil nama. Itu maknanya secara tak langsung kita mengaji sifat 20 ni. Sifat Allah Ta'ala itu baqa, kekal, tetapi kita ni tak kekal. Makna martabat kita tu, martabat peringkat habis yang sebenarnya. Rambut putih, janggut putih, anggota-anggota kita ni tak daya. Lah sekali kita sakit, akhirnya kita masuk ke dalam kubur. Itulah beza dengan sifat Allah Ta'ala baqa. Sifat Allah Ta'ala ni baqa, maha kekal Allah Ta'ala ni, dan Allah Ta'ala ini tidak menerima sebarang kekurangan. Itu yang dikatakan sifat baqa itu. Makna kekal. Kita ni makhluk ni tak kekal selama-lamanya. Tak kekal selama-lamanya. Jadi dalam perkataan matan dia, baqa artinya kekal, lawannya fana. Mustahil Allah Ta'ala itu fana, wajib Allah Ta'ala itu kekal. Dalilnya baharu alam. Saya ulang balik. Baqa artinya kekal, lawannya fana. Mustahil Allah Ta'ala itu fana, wajib Allah Ta'ala itu kekal. Dalilnya baharu alam. Itu dari segi matan kita nak sebut, menghafal mudah. Matan tu nak kita nak ingat, menghafal mudah. Kalau wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada, wajib Allah Ta'ala itu ada, dalilnya baharu alam. Qidam artinya sedia, lawannya baharu. Mustahil Allah Ta'ala itu baharu, wajib Allah Ta'ala itu sedia, dalilnya baharu alam. Baqa artinya kekal, lawannya fana. Mustahil Allah Ta'ala itu fana, wajib Allah Ta'ala itu kekal, dalilnya baharu alam. Itu dia. Saudara Zo ada buat macam PowerPoint, dia WhatsApp kepada grup Kitab Jawi kita. WhatsApp kepada grup Kitab Jawi, maknanya tentang sifat-sifat daripada wujud sampai kalam. Saudara Zo, kita terima kasihlah kepada dia. Maknanya berusaha, bersusah payah nak bagi faham
dia masukkan tadi di dalam geruk kitab jawi kita. Di dalam geruk kitab jawi kita berserta dengan dalil-dalilnya sekali. Dalil-dalil saya baca ni tadi. Allahul Lazi, kita belajar Zo buat. Sekali dengan surah-surahnya. Maknanya surah wujud. Dalil wujud tu surah As-Sajadah ayat 4. Dalil qidam surah Al-Hadid ayat 3. Lepas itu Baqa surah Ar-Rahman ayat 27. Kita tengok dalam geruk kitab jawi kita tu. Dalam geruk kitab jawi kita tu ada maknanya 13 dalil sampai kepada kalam. Mudah kita mengingatnya. Jangan delete pula. Jangan delete. Dia buat apa? PDF. Kalau PDF tu kita boleh print. Ada printer boleh print, cocok kepada telefon tu. Cocok pada telefon tu, di print, lepas tu ada perisian dia, kita boleh print. Tu satu. Yang keduanya, kalau tuan-tuan ada kitab, boleh tengok kitab. Itu dia Zo ni nak mudah ke kita. Nak mudah kita. Kitab ni ada dalilnya. Kitab sifat 20 ni. Kitab sifat 20, kitab jawi, ada dalil-dalil seperti sebiji yang saya baca-baca. Lepas tu dalam kitab Miftahul Jannah ada dalil juga. Ini kitab sifat 20. Kitab jawi. Dia buat rajah gini. Dia rajah. Dia buat rajah. Tentu ada kitab sifat 20 ni. Ada? Tak ada. Tak ada. Dalam Shopee. Kitab jawi payah juga ni. Dia maknanya kita nak menambah bahan bacaan. Ataupun di dalam kitab Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Apa nama ni, saudara-saudara kita yang mengaji tafakuh fiddin setiap hari Sabtu, saya berkeyakinan dia tahu belaka. Kak Noran. Tu masa kita tafakuh fiddin masa kelas. Ada kitab tu. Sekali lagi. Ada dalil sebiji tu. Lepas tu ada dalam kitab Risalah Tauhid. Risalah Tauhid ni mengaji tafakuh fiddin ada juga. Order saya membeli dulu. Pelajar-pelajar ataupun jemaah kita tu dia 450 orang, kita order di Pulau Pinang masa itu. Kitab Risalah Tauhid. Mana-mana je. Mana-mana saja yang dalil-dalil yang berkenaan tu kita boleh refer, yang menunjukkan sifat-sifat Allah Ta'ala tu. Sifat-sifat Allah Ta'ala tu ada dalil, bukannya merapu gitu aja. Dalil ayat Quran menyatakan sifat-sifat itu. Allah mengatakan wujud, Allah mengatakan qidam, Allah mengatakan baqa, ada dalil-dalilnya. Maknanya kita menambahkan bahan bacaan. Menambahkan bahan bacaan, tidak sekadar kitab kita ni Miftahul Murid ni dia beri basic saja, beri asas saja. Kita kena merujuk kitab-kitab yang selebihnya yang berkait dengan dalil-dalil tu. Kalau dalam Miftahul Jannah tu, dalam Miftahul Jannah ada juga dalil. Kitab Miftahul Jannah ada. Kunci-kunci syurga namanya. Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Jadi kita tahu dan kita faham, bahawasanya baqa Allah Ta'ala, maknanya kekal Allah Ta'ala itu, manakala manusia tak kekal. Kita ni menerima rosak dan binasa. Akhir sekali kita menerima kematian. Itulah menunjukkan kita ni tak kekal. Tak kekal. Walaupun kita nak kekalkan, gigi kita habis belaka dah. Gigi atas habis, gigi bawah habis. Kita buat gigi palsu. Namun palsu.
Nama pun palsu. Saudara-saudara kita yang gigi palsu. Gigi palsu, tanya dia. Tanya dia, jangan tanya pada orang ramai lah. Tanya di pasar pekan. Awak ni gigi palsu. Jangan lempar kita. Janganlah khabar begitu. Nak khabarkan gigi palsu ni kalau tanya, apa nama ni, sama tak sama dengan gigi ori? Tak sama. Nama pun palsu. Nama pun palsu. Jadinya orang yang pakai gigi palsu ni amat bahaya. Kalau dia makan dodo, boleh tercabut. Ataupun gigi 2-3 ulas. Gigi 2-3 ulas depan, masa makan dodo hari raya, makan dodo, masa sebelum makan tu, ada gigi lagi. Tiba-tiba makan dodo, rongok. Rongok lah. Dia ni tadi nampak ada gigi. Rupanya tertelan. Itu tidak bersifat kekal. Tidak bersifat kekal. Jadi bersifat kekal ni hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita ni habis. Tunggu masa saja. Tunggu masa sakit, tunggu masa kematian. Ramai saudara kita yang COVID, yang kenal, kita tak kenal, dapat berita apa begitu begini disebabkan COVID, penyakit wabak ni, kembalilah dia ke rahmatullahi ta'ala. Sebab musabab saja. Dia pun ada keistimewaannya bila mati di dalam keadaan wabak penyakit. Kita baca dalam Mustikah Hadis. Dalam Mustikah Hadis, kalau tak silap saya, masa hari Sabtu. Hari Sabtu berkisah dengan syahid. Lima kategori, 5 golongan yang menyebabkan dia mati syahid. Salah satunya daripada 5 tu wabak penyakit ataupun ta'un. Dikira mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat. Jadi kita ni tak kekal. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita nampak, kalau kita memandang dengan mata hati kita, maka sesungguhnya kita nampak hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita ni menunggu masa. Menunggu masa. Secara kita tengok, kalau kita bertambah usia, nak disabitkan dengan bakok ni, bertambah usia, kita makin tak daya. Makin tak daya. Arwah ayah saya dulu meninggal umur 82 tahun. Makna 2-3 tahun dia nak meninggal tu, dia khabar dah ayah ni tak daya. Dia berjalan slow. Kalau dulu-dulu pergi ke masjid, dia suka exercise. Pergi ke masjid, dia naik berjalan kaki. 2-3 tahun kebelakangan sebelum dia meninggal, dia naik motor. Makna tiap-tiap waktu pergi masjid tu, naik motor. Maknanya kalau dia tak naik motor, dia tak pergi masjid. Maksudnya tak daya. Maksudnya tak daya. Jadi kita bila bertambah umur ini, kita tidak kekal. Makan tak berselera. Lepas itu makan selalu lekat. Selalu lekat. Itu tanda-tanda selalu lekat. Lepas itu kita lemah. Kadang-kadang ayah saya dulu, dia memegang gelas tu, dia tak sedar gelas tu jatuh. Dia tak ada sakit, tapi faktor usia. Maknanya sifat-sifat kejadian Allah Ta'ala kepada kita berbeza ketika kita kecil, ketika kita muda, apa begitu begini. Dia daripada lahir dia naik gini. Lepas itu peringkat ke bawah. Peringkat ke bawah. Jadi saya sekarang ni umur 50-an. Dapat beza. Umur 50-an dapat beza. Makin tak daya. Maknanya kita perasan.
umur 30, umur 40 sihat. Tapi- Makin umur Tapi dah Ustaz, ya walaupun 50 tetap handsome Ustaz ni. rezeki. Rezeki Allah Taala. Jadi minum air dulu, abali kau gitu. Maknanya kita menurun dah. Menurun. Tuan-tuan tak tahulah. Tuan-tuan tak tahu. Saya kalau hari Sabtu, hari Ahad, bukan katalah, mana kita tak bekerja, wajib tidur. Wajib tidur. Tengah hari wajib tidur. Kalau tak tidur, lemah badan. Saya lah, tuan-tuan tak tahulah. Lemah badan. Makna pukul 10, 11, pukul 10, 11, lewat pukul 11, makna pukul 10, saya tidur dah. Saya tidur dah. Saya tidur dah. Maknanya kalau orang menelpon pukul 11, pukul 12, tak adalah, tak menjawab lah awak. Makna orang menelpon pukul 11, pukul 12, dia jenis tak tidur lagi. Lepas itu, pukul 4.30, bangun dah. Automatik dia celik. Saya. Maknanya kalau dulu beza. Cumanya saya ni takdir Allah Ta'ala nak tidur tak payah. Bila saya kata ke anak saya nak tidur dah, maknanya kalau orang rumah saya kadang-kadang berborok. Orang rumah melipat kain dalam bilik, mana berborok kerah. Jadi saya penyakit mudah tidur tu. Mudah tidurnya maknanya mudah, alhamdulillah. Jadi setengah orang tu payah tidur. Dia tidur pula masa kuliah ni. Kuliah ni melentuk. Susah nak buat dakwah lah tuan-tuan sekalian. Saya mengajar di masjid surau, saya nampak kadang-kadang meja kitab tu pelepah tu maknanya dia tidur tu. Kadang-kadang pen dia jatuh. Tu sebab pendakwah lah. Makna dia ngangguk tu setembera lah. Kita tahu makna dia tidur. Maksudnya makna alhamdulillah kita saya lah mudah tidur. Tapi saya orang mengajar, saya tak tidur. Khutbah Jumaat saya tak tidur. Boleh sebut dan sejarah. Saya ingat daripada kecil khutbah ni saya tak tidur. Cumanya kalau Tok Imam tu membaca tak sedap, membaca salah, dalam hati kita komplain. Allah membaca ayat Quran apa salah. Makna kita tak khabarlah kuat-kuat. Tapi kita boleh komplain satu persatu dia baca ataupun tajuk ataupun cerita yang dibaca. Tak tidur insya-Allah. Jadi nak kabarkan baqa tidak wujud kepada kita. Makhluk tidak wujud sifat baqa. Allah Taala kita dah mati, tua, apa begitu begini, Allah tetap dengan kebesaran dan keagungannya. Tetap dengan kebesaran dan keagungannya. Maknanya Allah Ta'ala hantar wabak COVID. Allah Ta'ala tidak mengurangkan zatnya. Sebaliknya dia nak menengok makhluk-makhluk ini bagaimanakah keadaan-keadaan bila Allah Ta'ala uji. Bila Allah Ta'ala uji. Jadi oleh kerana itu, kita mengaji sifat 20 ataupun belajar sifat 20 ni bukan sekadar bilang. Dia nak mengamati di dalam hati kita. Sebab itu dia panggil hukum akal. Akal kita menengok. Allahu Akbar, janggut kawan ni dah ada ubat. Maksudnya kawan ni dah tua. Anak dah besar. Anak-anak kita dah kecil tu dukung apa, peluk apa gitu gini. Anak-anak kita dah besar pada kita. Bermaksud tidak kekal sifat yang ada pada kita ni. Jadi perhatikanlah kepada sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat baqa. Boleh faham?
Kita belajar sifat 20 ni untuk mengamati, menguatkan keimanan kita dan merasakan kerdilnya kita di bumi Allah ini, di hadapan Allah ini. Jadi kalau kita mengaji akan datang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar. Kita meresapi kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita mengaji ataupun belajar sifat 20 ini, maknanya nak menunjukkan kerdilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qidam artinya sedia, wujud artinya ada, baqa artinya kekal, lawannya fana, mustahil Allah Ta'ala itu fana, wajib Allah Ta'ala itu kekal, dalilnya baharu alam, kita menengok alam ini baharu dari masa ke semasa. Kita dulu-dulu saya di Pekan ni, masa sekolah kuliah 2 tahun. Kuliah di Padang Polo tu 2 tahun. Jadi saya tengok perkembangan Bandar Pekan ni, makna begitu banyak perubahan. Makna tak kekal. Kita dulu hospital lama tu dekat bandar. Hospital lama. Sekarang ni menjadi klinik bandar. Klinik bandar. Dulu hospital situ lah. Hospital di situ. Makna tak kekal. Masjid Abdullah. Masjid menjadi muzium kesenian Islam dekat makam itu. Masjid Abdullah tu, Masjid Putih tu, maknanya tahun 20-an ya, tahun 26 dah. Masjid Abdullah tu. Maknanya masa saya di kuliah 2 tahun, 88, 89, saya di kuliah, saya mengaji situ. Maknanya masjid lama tu, Masjid Abdullah tu, dia panggil pusat dakwah. Tuan-tuan masih ingat? Pusat dakwah. Di dalam tu ada library. Ada library. Saya mengaji di ruang kuliah di dalam masjid itu, ada dibuat dinding-dinding itu dalam masjid itu. Saya mengaji dengan arwah Tuan Haji Sulaiman, Tuan Kadi Haji Sulaiman. Tuan Kadi Haji Sulaiman tu orang Pulau Jawa. Pak Nok Sulaiman orang kata. Saya mengaji di situ hari Selasa dengan hari Ahad. Hari Selasa Aqidatun Naji, lepas itu Sabilal Muhtadi. Lepas tu hari Ahad saya mengaji hikam. Makna berubah. Berubah di dalam keadaan berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Lepas itu makam atau kubur tu dulu padang luas. Sebelum orang mati. Sekarang ni dah penuh. Dekat makam, tepi-tepi makam tu kosong dulu. Kosong macam maknanya tidak ada kubur masa. Sekarang ni penuh. Bermaksud tak kekal. Jadi yang kekalnya hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah buktinya? Buktinya Allah Ta'ala menerangkan sendiri. Allah Ta'ala memberitahu. Firman Allah Ta'ala dalil bagi baqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tu dalam kitab ni ada. Kitab sifat 20 ni. Tentang sifat baqa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tu dia. Wa yabqa. Maknanya wa yabqa kekal. Wa yabqa tu kekal. Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah Ta'ala kata, kekal zat Tuhan engkau
yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah kata, Allah sebut sifat dia. Maha kekal ataupun kekal. Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu dia. Dalil baqa. Jadi kita dah belajar 3 dalil. Kita dah belajar 3 sifat. Sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa. Jadi dalil naqli ayat Quran. Yang terkini, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha kekal zat Tuhan engkau ataupun Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kita ni atas dunia mulia, atas dunia mempunyai kebesaran, tetapi kita ingat satu ketika nanti kita dimandikan oleh orang. Satu ketika nanti kita ni dipakaikan oleh orang. Satu ketika nanti kita ni tak mampu berjalan, diusung oleh orang. Satu ketika nanti kita ni disimpan oleh orang. Itu dia. Maknanya tidak kekal apa yang kita miliki ni. Yang kita miliki ni tak kekal. Apa-apa juga. Rumah besar tak kekal. Kereta besar tak kekal. Harta banyak tak kekal. Duit banyak tak kekal. Pangkat kebesaran tak kekal. Pangkat-pangkat ni masa kita hidup ni aja. Orang ni Datuk, orang ni Tan Sri. Dalam kubur esok tak kisah ke Datuk-Datuk lah. Ada gangguan. Tu dia. Dia putar tadi tak? Sekejap. Orang menelpon ke saya pakai Oxford apa nama internet telefon saya. Lepas tu bercakap ni laptop. Jadi kalau orang telefon tu mengganggulah, dia putar je. Itu dia. Iya, ada putar. Dia tak dengar. Suara dengar. Ya. Start ke hantu ya. Gitu. Saya ni berputar, dia putar. Dia loading. Loading, dia tak ada gambar. Gambar ni tak ada. Dia no connection. Jadi itulah kita nak terapkan dalam jiwa kita ni. Nak terapkan dalam jiwa kita ni, Allah tu maha kekal, manakala kita makhluk ni tak kekal. Jadi kita akan menuju ke alam yang Allah Ta'ala sediakan kekal abadi. Lepas itu berkenaan dengan kekal ni, kalau kita ngaji, kita mengaji apa namanya Faridah. Kita mengaji Faridah, kitab Faridah, maknanya ada 10 perkara dia kekal. 10 perkara dia kekal. Tetapi dia ada apa? Ada apa? Dia kekal. Dia ada permulaan. Dia ada permulaan. Dia kekal. Tetapi dia ada permulaan. Jadi maksudnya tidak sama taraf dengan Allah. Dia ni makhluk juga. Nombor 1. Ajbuz zanabi. Tulang, kita khabar tulang sulbi. Dia kekal. Dia kekal.
Yang kedua, jasad anbiya. Dia kekal. Yang ketiga, jasad syuhada. Dia kekal. Yang keempat, arash. Yang kelima, al-kursi. Yang keenam, loh. Loh mahfuz. Yang ketujuh, qalam. Yang ke-8, syurga. Yang ke-9, neraka. Yang ke-10, roh. 10 perkara ini. Kita nak bahaskan berkenaan dengan sifat baqa Allah Ta'ala ni. Tak sama. Baqa Allah Ta'ala ni kekal selama-lamanya. Dia tak ada permulaan, tak ada kesudahan, dia kekal. Manakala yang 10 saya katakan tadi, dia ada permulaan, tidak ada kesudahan. 10. Saya ulang balik. Ajbuz zanabi. Tulang sulbi. Dia kekal. Tak hancur. Nombor 2, jasad nabi-nabi. Kekal. Sebab itu orang Yahudi buat terawih pada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika dulu dia buat terawih dalam tanah orang kafir ni nak mengambil, nak menengok jasad. Maknanya dia percaya jasad nabi-nabi ni tak hancur. Jasad nabi-nabi tetap utuh. Yang ketiga, jasad syuhada. Orang yang mati syahid. 4-5 tahun ke 10 tahun yang lepas, orang berjumpa di perkuburan Baqi' masa banjir jasad Saidina Hamzah. Perkuburan Baqi' tu di apa nama air banjir. Air banjir perkuburan Baqi' tu tiba-tiba keluar jasad. Keluar jasad tu, jasad yang badannya besar begitu gini, dibelah perutnya. Tu Saidina Hamzah, syuhada yang pertama, bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi, perempuan Hindu. Perempuan tu nama Hindu. Dia bunuh Saidina Hamzah. Lepas itu dia belah perut, lepas tu dia ambil hati dia makan. Macam zaman jahiliah. Hindu tu akhirnya masuk Islam. Dia membunuh pak saudara Nabi. Jasad syuhada. Yang ketiga. Yang keempat, arash. Yang kelima, al-kursi. Yang keenam, loh mahfuz. Yang ketujuh, qalam. Yang ke-8, syurga. Yang ke-9, neraka. Yang ke-10, roh. Maknanya 10 perkara ini ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Saya petik ni di dalam kitab Faridah muka surat 20. Wajib iktiqad bahawa sesekalian barang yang lain daripada Allah dan segala sifatnya binasa sekaliannya melainkan 10 perkara. Dalam Faridah. Lepas itu dalam Risalah Tauhid. Di dalam kitab Risalah Tauhid, kalau tuan-tuan nak baca. Kalau tuan-tuan nak baca muka surat 16 di bawah sekali. Muka surat 16 seperti mana yang saya sebutkan tadi. Muka surat 16. Muka surat 16. Itulah keadaannya kita nak membezakan zat Allah Ta'ala itu baqa, kemudian Allah mencipta 10 perkara ini, menjadikan 10 perkara ini, Allah takdirkan 10 perkara ini, dia ada permulaan, tidak ada kesudahan. Itu dia beza-bezanya. Jadi kita nampak
sifat baqa ni kita perhalusi di dalam jiwa kita, kita mainkan dengan akal. Ya Allah, ya Tuhanku, maha kekal zat Engkau ya Allah. Aku ni makhluk maha lemah, maha lemah aku ni, dan aku ni bersifat rosak dan binasa, bersifat kekurangan, bersifat lemah daripada segala-galanya. Ya Allah, Engkau kuatkanlah aku untuk memperhambakan diri kepadamu, ya Allah. Itu sifat Tuhan kita. Sifat Tuhan kita yang tidak ada makhluk bersifat seumpama Allah Ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan mempunyai kemuliaan. Itu dia. Jadi ringkasnya apa yang kita pelajari di dalam kitab Miftahul Murid, iaitu menerangkan sifat kehebatan yang maha kekal, tak rosak dan tak binasa, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Manakala setiap yang baharu, setiap yang kena jadi, setiap yang makhluk disebut makhluk, setiap kainat, makhluk kainat tu sama, yang tidak mempunyai sifat kamalat. Kamalat mana? Sempurna. Kesempurnaan, kamalat, maka akan rosak dan binasa. Menengok ataupun melihat kepada kategori-kategori yang tertentu. Kalau ayam rosak dan binasa apabila 2, 3, 4 bulan, kita sembelih. Lembu rosak dan binasa, maknanya 2 tahun, 3 tahun kita jual dan disembelih. Begitu keadaan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Walaupun gajah hebat, tetapi gajah itu mempunyai sifat kelemahan juga. Sifat kelemahan juga. Kalau ditembak gajah itu, dia akan mati. Walaupun hebat harimau itu, kalau ditembak dengan peluru pelali margas tua ataupun pedal dengan baksud, pedal dengan baksud 2, 3 dah, arwah lah dia. Walaupun dia gagah, walaupun kita kata raja rimba dan sebagainya, maka tetap dia lemah dan menerima kekurangan. Manakala zat Allah Ta'ala kekal yang tidak ada setandingnya, itulah merupakan Allah Tuhan kita yang kita sembah, yang kita memperhambakan diri, melainkan gagah dan perkasa, kekal dan selama-lamanya Allah yang mempunyai sifat baqa. Siapa boleh baca waya baqa tu? Boleh baca? Boleh tangguh. Boleh. Wajah baqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kita kalau ada dalam geruk kitab Jawi tu, baca hak Zo tulis tu. Dalam WhatsApp tu. Bintangkan. WhatsApp tu kita warna biru tu kita bintangkan. Jadi tak hilang. Tak hilang. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
kekal zat Tuhan engkau yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalil wujud, siapa boleh baca? Dalil wujud. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Ya, apa artinya? Orang lain pula. Apa artinya? Allah jua yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara keduanya. Ya. Dalil qidam siapa boleh baca? Dalil qidam. Wal awwalu wal akhiru. Ya, tepat sekali. Siapa boleh terjemah? Allah yang mula dan yang akhir. Allah yang mula dan yang akhir. Jadi serba sedikit hadirin-hadirat dapat memahami, insya-Allah dikurniakan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cita-cita, hasrat kita untuk mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah sehingga kita dapat perkara-perkara yang berkenaan dengan sifat ini kita mengamati kebesaran Allah, sedangkan kita ni hamba sangat-sangat kerdil dan kita menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala bila tiba masanya, insya-Allah. Jadi sekadar itulah yang dapat kita bincangkan pada malam ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam pengajian ini pada hari Jumaat, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Barakallah. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama. Tak dapat masuk lain. Banyak kali cuba tu tapi tak dapat semalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa cepat dia dapat. Betul. Kena cepat. Kena cepat. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Terima kasih Tuan Guruku. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Saya minta video lain Ustaz. Ya. Okey. Barakallah. Alhamdulillah. Abang Mat. Dah. Kena tahu.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Saya keluar dulu Tuan Guru. Hujan lebat dah ni. Ya. Oh, hujan lebat. Oh, hujan lebat. Saya tak ada hujan. Tak dengar. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius, Ustaz? Alhamdulillah. Kau sihat? Alhamdulillah Ustaz. Apa day sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Haji Noah sihat, Haji Noah? Alhamdulillah sihat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Oh, Ustaz sihat Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, sihat-sihat. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Haji. Sama-sama. Sihat Haji? Lain clear Haji Nazri. Alhamdulillah. Seru tadi, nombor dia. Oh, tak hujan, tak hujan sana. Gua masuk nanti. Tempat saya ni panas. Umur banjir hujan, powder ke apa? Ini tak hujan lagi, dia kata rumah dia hujan lah. Hujan ada di Jambu hujan. Terima kasih banyak. Sama-sama, barakallah.